Assalamualaikum warahmatullahi jami'an. Kaifa akhbarukum? InsyaAllah pada hari ini hari yang ke 20 1441 Hijrah Nabi SAW. Jadi ada baki hari, sehari dua lagi untuk habis kita untuk kita menjalani ibadah puasa pada kali ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, insya-Allah dapat lagi kita bertemu dengan Syekh Ramadan, Syekh Tarbiyah, satu orang yang mentarbiyah kita. Satu orang pula. Istilah Syekh Tarbiyah itu majas lah, bukannya orang ya. Mudah-mudahan ada sekejap. InsyaAllah mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita direzekikan lagi bertemu dengan Ramadan yang tak tahulah berapa lama lagi bagi umur kita. Dipanjangkan, dilanjutkan usia, insya-Allah. Dan dapat kita memperbaiki amal ibadah kita untuk kita persembahkan ke Rabb Jalil, pada Tuhan di alam baqa nanti, insya-Allah. Jadi sebelum kita meneruskan apa juga bicara kita pada hari ini, saya menjawab sikit ada beberapa perkara yang tertinggal pada hari-hari yang telah lepas. Pertama berkenaan dengan basah-basah ya. Soalan pertama yang tertinggal, ratabatul farji itu, basah-basah yang berada di dalam faraj perempuan, adakah dihukum najis atau tidak? Kalau menurut apa yang tercatat dalam kitab Furu' Masail, boleh buat saya makan di situ dalam kitab Furu' Masail, basah-basah yang asli, yang asal lah. Basah yang asal, bukan dengan sebab penyakit, bukan dengan sebab contohnya keputihan, penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan sakit puan lah, bukan selain daripada itu. Jadi basah yang asal yang berada di dinding faraj itu dihukumkan sebagai tidak najis, tak najis. Basah tu dia normal lah kalau basah, macam kalau kita buka mulut kita kan. Seumpamanya kalau kita buka mulut kita tu, kita tengok apa ada dalam mulut kita, itulah ada basah kan. Basah-basah dalam mulut kita tu, itu umpamanya begitulah. Jadi tidak dihukumkan sebagai najis. Okey. Soalan yang kedua, ini saya ringkaskanlah dan boleh kita sama-sama rujuk dalam kitab yang saya sebut tadi. Soalan yang kedua berkenaan dengan mengkebumikan mayat di tanah-tanah wakaf, kuburan makbarah muslimin, tanah-tanah wakaf yang mana mayit itu bukan satu orang wali Allah, bukan satu bukan nabi, bukan wali, bukan ulama salihin yang menjadi panutan orang. Maksudnya boleh faedah untuk orang berziarah ke makam atau kubur tersebut, maka diberilah tanda, antaranya dibangunkan kubah, dibangunkan kepuk ataupun benteng simen. Padahal itu tanah wakaf. Adakah boleh? Kita kena faham asasnya tanah-tanah makbarah, tanah wakaf muslimin ini, iaitu kuburan orang Islam yang memang itu diwakafkan, bukan perkuburan individu peribadi. Kalau tanah tu tanah wakaf atau dasar wakaf, maka penggunaannya adalah umum untuk sekalian muslimin, tidak terhad
kita kalau dikubumikan di situ, orang lain pun boleh mengambil tempat kita. Itu asasnya, begitulah maknanya. Dan ada pengecualian di situ dalam soalan tu sendiri. Penyual memang faham lah katanya itu. Kalau ditengok daripada soalannya, maksudnya dia faham. Maknanya ada juga orang-orang yang dikecualikan, boleh dibinakan dibinakan kubah, dinaikkan benteng bersimen atau berkepuk dan sebagainya sebagai penanda-tanda. Ini satu orang tokoh yang mati ini yang perlu diberi tanda tempat dia tu, kubur dia, supaya senang orang datang berziarah. Antaranya kubur para anbiya, nabi, rasul. Dikecuali itu dalam kitab-kitab semua adalah. Jadi kubur para ulama-ulama, orang soleh ataupun yang dikatakan wali Allah, maka diharuskan walaupun dibinakan atap dan sebagainya. Itu boleh buat semakan lah. Contohnya dalam kitab seperti syarah-syarah hadis, syarah Al-Qastallani bagi Bukhari ke, ataupun dalam mana-mana kitab fiqh lah. Kalau dalam syarah-syarah Bukhari pun ada. Jadi kalau menurut pandangan Syafi'iyah kita, dia haruskan perkara tu. Tetapi kalau mereka yang tidak berciri-ciri sedemikian, maka tidak dibenarkan lah. Tak boleh. Soalannya sekarang berlaku juga. Berlaku juga begitu. Dah jadi setengah tradisi kan. Tempat-tempat kita ada. Bukan sekadar batu nisan. Dia naikkan juga setengah-setengah tempat tu tanda-tanda dengan diberikan benteng batu. Mungkin kalau orang biasa tidaklah sampai dibagi kubah atau atap, dan memang barangkali pihak berkuasa setempat pun tak benarkan. Sekadar untuk dibinakan tanah simen-simen benteng itu, maka itu biasalah. Setengah kubur ni dihiaskan lagi dengan batu-batu marmar dan sebagainya, padahal itu tanah wakaf. Maka adakah boleh atau tidak? Itu persoalannya. Jadi kita kena faham keadaan tu. Sebenarnya hukum-hukum larangan tu semua berdasarkan illah. Kata al-hukmu yadurru bil illah wujudan wa adaman atau adaman. Dia tengok illat, sebab dia tu. Jadi saya ringkaskanlah, setelah daripada beberapa orang ulama, guru tua yang saya tanyakan, kenapa orang-orang Melayu kita kadang-kadang tu biasanya begitulah, mana-mana tempat pun dia binakan sedikit penanda seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu simen-simen, kayu-kayu sebagai kepuk dan sebagainya. Boleh tak boleh? Kata para ulama, kena asas dasar larangan itu adalah berillah, maka kena kaji illah itu. Jadi dia larang, dia benakkan itu, setengah dengan kitab dinaskan sebagai makruh, setengahnya diharamkan pun ada. Tapi yang zahir kata makruh pun ada, yang banyaknya fiqh kita makruh. Persoalannya kenapa makruh? Itu satu. Jadi bila kata makruh, menjelaskan memang asas dasarnya illah lah. Bila ternafi ilat, ternafi hukum. Ternafi ilah, ternafi hukum. Ilahnya kerana kalau dibinakan binaan begitu, orang lain payah tak boleh nak guna lah tempat tu. Padahalnya boleh congkeh gitu je, pecah je simen batu tu, boleh lah kumikan orang lain di tempat yang sama. Sekiranya fardu takdir, kalau nak sempit sangat tanah nak digunakan tempat tu, boleh sebenarnya. Seperti mana di Syria kan, sebagai pada makbarah, kubur-kubur di Syria kan, semua ada macam itu semua. Berlapis satu berapa lapis tu. Jadi kita nak kritik orang kita ni, kena kaji halal lah. Nak kritik tempat-tempat kita ni, kena buat kajian. Jadi guru-guru besar yang saya pernah jumpa, saya tanyakan mereka, sebenarnya memang berdasarkan ada illah ni, larangan tu berillah. Kalau sekiranya boleh, masih boleh digunakan tanah itu, tapak kuburan tu, sekiranya sudah lebih daripada 40 tahun ataupun 100 tahun pun, sekiranya tulang pun dah tak wujud, diketepikan, boleh dilisikan, diletakkan mayat yang baru, jenazah yang baru. Istimewa pula kalau lebih-lebih pula bahagian atas memang tidak tertutup pun, tak disimenkan di atas tu pun, InsyaAllah boleh. Itu soalan yang kedua, panjang sebab saya cerita.
Dan yang ketiga yang tertinggal hari itu ialah berkenaan dengan jual beli emas melalui pos laju. Bayar pula melalui bank in kan, online. Boleh tak boleh? Kalau nak kita boleh tak boleh, boleh lah. Cuma elok hindari. Elok dihindari. Ulama-ulama dulu, guru tua kita, orang Melayu kita larang zaman dulu ni, beli emas dan perak tak boleh menggunakan tak boleh berhutang dan mesti cash dan sebagainya, keadaan ada alat riba. Tapi orang sekarang mengkaji, sebenarnya alat riba berdasarkan bank note, bukan bank note itu bank note bahasa Arab kan, duit kertas itu. Kalau sekiranya dikatakan kertas tu ada nilai emas, dia sebenarnya tidak wujud lagi nilai emas itu. Jadi orang kata duit ringgit ni adalah berdasarkan nilai apungan ekonomi semasa. Itu yang berlaku, realiti yang berlaku begitu. Dia bukan pakai, di sebalik duit ringgit itu tidak ada emas dah. Dulu dilarang kerana ulama dulu berkata kerana di sebalik duit ringgit itu, duit kertas itu, tak kira lah not apa dolar ke, USD ke, baht ke, ringgit ke, ada nilai emas di situ, ada emasnya. Itu yang dilarang. Sekarang oleh kerana tak ada perkara itu, kita nak charge sebagai nak riba di sudut mana? Tidak wujud. Tak wujud riba. Tapi walau bagaimanapun, atas dasar cermat, hindarilah. Kalau boleh beli barang-barang emas ni, elok terbaiknya cash. Jangan berhutang dan jangan melalui cara-cara tu kan, terbaiklah. Baik, itu ringkasan ya. Boleh nak bincang lagi, boleh, banyak soalan yang timbul lagi kan tak terjawab pula. Yang pertama, okey, tadi tertinggal ya. Assalamualaikum Abdul Hadi. Waalaikumsalam. Apa khabar Hadi ya? Tadi terputus sekejap, alhamdulillah sihat. Nur Syahfilah, ini orang Rembau kan? Masya-Allah. Nurul Syahfilah. Rifdi, apa khabar? Khabar baik Rif. Ru Watanabi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ru. Saya nak tanya sedikit, sedekah boleh sekiranya kita berpuasa sunat? Adakah boleh sekiranya kita berpuasa sunat serentak dengan puasa ganti qada? Boleh menurut salah satu daripada kaul Ibn Hajar ataupun Romli, boleh. Boleh bahasa makan dalam blog pun tampil. Saya telah ada satu artikel khas bicara tentang itu, iaitu ada kaul yang membenarkan pendapat Syafi'iyah juga membenarkan boleh disekalikan puasa-puasa ganti itu dengan puasa 6, kata puasa 6 hari di bulan Syawal, boleh. Walaupun ada khilaf tu, tapi yang boleh itu nampaknya diutamakan lah. Dan khilaf tu sini kedua-duanya adalah mu'tamad, kerana perkhilafan itu di antara Romli dan Ibn Hajar. Wahuma muqarrarani indana. Muqarraran telah ditakrirkan, dimantapkan di sisi kita. Okey, Syarizul Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nur Hadi. Alhamdulillah. Apa itu sihir ain? Ini sihir ain selalunya dibincangkan pada orang-orang yang di sebelah Hadramaut di Yaman lah, di negara Arab. Jadi biasanya mereka melarang kanak-kanak, bayi yang baru lahir itu dinaikkan, uploadkan gambar-gambar atau video mereka ke internet kerana dia khawatir terkena ain. Jadi satu jenis penyakit ain ini, dia penyakit menyebabkan kanak-kanak tu atau seorang tu dia akan sistem antibody dia tu down, dan akhirnya dia akan berpenyakit, semakin kurus, semakin sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Itu dikatakan penyakit ain. Jenis sihir juga ada juga tu. Jadi kita dianjurkan sudah boleh elak lah kalau anak-anak kecil kita selalu rajin sangat bubuh di internet, buat apa semua, takut terlibat dengan perkara yang demikian.
Saya nak halusi itu mungkin dia ada satu bidang. Kena pergi tanya orang perubatan Islam lah ya. Nur Aidi insya-Allah. Kemudian Asdainal Shazmi Faisal At-Tafriqah. Faisal At-Tafriqah. Assalamualaikum Asdinan ya. Apa khabar? Rif di Ustaz, saya nak dapatkan penjelasan dari Ustaz. Kalau pergi solat Jumaat masa PKP ini, kalau tak cukup, masih solat Jumaat ke? Apa yang tak cukup? Bilangan. Itu ikut fatwa mufti negeri lah. Kalau Rifdi pun tidak diwajibkan pergi. Orang lainnya yang dipilih saja, bukan semua orang boleh pergi. Jadi kita nak pertikaikan perkara yang kurang manfaat kaitan dengan kita, buat apa kan? Kerajaan membenarkan sembahyang Jumaat dilakukan semula itu di masjid beranjur-anjur, tapi masih dalam kawalan dan bilangan yang terhad. Jadi kan semua orang dapat. Jadi kita nak bincang apa sangat. Itu atas fatwa negeri dan pihak bertanggungjawab mereka lah. Kita tak payah petikkan banyak sangat lepas masa. Okey. Rif ya. Faisal Tafriqah, alhamdulillah. Cahaya keinsyafan ya, masya-Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Pencerahan kalau kain kapit toto yang kena kencing budak perempuan umur 3 tahun, adakah perlu dicuci dahulu tempat kena najis itu sehingga dilalukan air? Boleh. Terus masuk mesin basuh tanpa dicuci. 1. Adakah jika dicuci terus melalui mesin basuh, barang yang kena najis itu tetap tidak suci? Terima kasih Syekh. Kalau sekiranya mesin basuh yang besar tu, besar, kapit kan, toto, mesin basuh besar kan, kalau di setting situ dengan keluar masuk air air itu keluar masuk, tapi saya syorkan sabun buruh kemudian sikit lah. Kan, kalau dapat lah. Kalau tidak pun tak apalah, dia keluar masuk. Kalau soal al-khilaf tu, mesti mana ada satu bincangan qila wa qala dalam al-mahalli tu, tak apalah kita ambil yang kata dimaafkan lah, ataupun itu saya tak boleh buat keluar bincang sangat, pening tu untuk ustaz lah. Jadi kita kata kalau sekiranya banyak kali air bersih berpusing dia dikeluarkan, dilepaskan kan, dikeluarkan, kemudian masuk pula air baru berpusing dilepaskan berkali-kali, maka kita nak kukuh sehingga hilang ciri-ciri najisnya. Karena najis kita nak kata tidak suci, bagaimana? Sucilah. Konsep dia sama juga, kita menyucikan bahagian-bahagian ataupun objek atau benda-benda perkara yang berbentuk bulat, seperti cerek, seperti gelas, seperti botol, seperti mulut kita sendiri, kita cuci macam mana kalau ada bernajis di situ? Memadai dengan kita masuk ke air, kita pusing-pusingkan dia macam botol kan, masuk ke air, kita pusing-pusing tuang, masukkan lagi air bersih, pusing-pusing tuang berkali-kali, yang dipastikan botol itu hilanglah di dalam dia itu tanda-tanda najis. Maka di dalam kawasan bahagian dalam botol ini dianggapkan sebagai suci. Tapi syaratnya pastikan air yang masuk itu air yang mutlak, cukup. Boleh ya, cahaya keinsafan insya-Allah. Ini yang apa yang dapat dipahami daripada ibarah-ibarah kitab. Kita sama ada kita jauhi pun ada, kita Arab pun ada, kita jauhi pun ada. Kita jauhi dan sebilan muhtadin pun ada ibarah-ibarah yang boleh kita fahamkan. 200 tahun dulu memang tak ada mesin basuh, tapi perkara yang sama, konsep yang sama ada. Zaman dulu ada pasu. Macam mana cara nak nyuci pasu? Okey ya. Baik, Abu Aiman Banjari. Waalaikumsalam. Apa khabar Abu Aiman? Muhammad Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Ramai yang bertanya, adakah perbuatan maksiat yang dilakukan pada malam Al-Qadar turut dibesarkan kadar dosanya di sisi Allah? Terima kasih. Jadi saya tak pernah jumpa masalah berapa pahala berganda dan maksiat berganda itu
yang jelasnya berlaku maksiat berganda pahala ataupun berganda-ganda, iaitu kalau dilakukan di tanah haram, Masjidil Haram di Mekah, Makkahul Mukarramah. Itu memang berganda. Kalau pahala satu semayang berganda-ganda, tak tahu lah berapa ribu. Satu maksiat pun berganda-ganda juga. Satu hindari. Jangan, kalau pergi Mekah, jangan buat kerja-kerja jahat situ. Besar dosanya. Sehingga berlaku perselisihan ulama, afdal atau tidak afdal bermukim di haram, di tanah haram Mekah. Berlaku khilaf situlah. Tengok wajah masing-masing betul berlaku. Itu semua perkara telah dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya'i Ulumuddin. Ada pun masalah perkara Lailatul Qadar ni. Lailatul Qadar ni khair. Kalau nas Quran pun menyebut khair. Khairun min alfi syahr. Khair situ kebajikan. Dan banyak syarah-syarah bagi makna ataupun syarah-syarah atau tafsiran bagi surah tersebut di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi saya tak jumpa lah yang mengatakan kalau maksiat dilakukan pada hari itu berganda juga. Yang kata berganda itu pahala. Memanglah. InsyaAllah ya Ustaz Nasir, kalau ada yang berjumpa, kita boleh berkongsi ya. Baik, Rifdi lagi, Alhamdulillah. Muhammad Nasir ya Ustaz. Dan satu lagi, adakah solat raya nanti bolehkah? Dan apa hukumnya baca khutbah raya dekat rumah masa PKP ini? Terima kasih. Hukumnya sunat juga Ustaz. Membaca khutbah di rumah itu adalah sunat. Membaca khutbah sembahyang hari raya, sama ada di masjid ataupun di bukan masjid, sama ada di masjid ataupun bukan masjid, lain daripada masjid, hukumnya sunat. Hukumnya adalah sunat. Sehingga dikatakan kalau seorang datang terlewat, jika seorang makmum datang, satu orang tu bukan makmum lah kot, dia datang terlewat, imam sedang membaca khutbah, ketika membaca khutbah sembahyang hari raya, imam sedang membaca ataupun khatib membaca khutbah salatul Aidil Fitri, si jamaah ni dia datang lambat, maka apa keadaannya? Keadaan supus juga seperti sembahyang tahiyatul masjid pada ketika hari Jumaat, iaitu disunatkan dia bersembahyang. Sembahyang jugalah. Ini masalah ni ada yang jelasnya yang saya tengok. Saya kata sunat tadi sebab apa? Pertamanya, dalam kitab-kitab Jawi tidak ada mengistisnakan, mengecualikan khutbah itu dengan makna tidak disunatkan selain daripada masjid atau padang. Tak dijumpai. Bahkan mereka mengitlakkan mana mutlak saja ibarahnya. Tak kira lah sembahyang hari raya itu sama ada di masjid atau di padang atau lain pada masjid, di rumah ke ataupun ketika musafir ke, sama je. Kemudian yang jelasnya di dalam boleh Ustaz tengok di dalam Syarqawi ala Tahrir. Syarqawi ala Tahrir saya kira ibarat dia lagi jelas lah. Di situ dia kata fil masajid au ghairuha au kama qala, bukan tu dah dalam masjid, di masjid ataupun lain pada masjid, disunatkan berkhutbah. Lain pada masjid tu apa? Rumah. Takkan padang pula. Ini masalah sembahyang di padang ni, mengikut mazhab kita Syafi'i, kalau masjid tu penuh, baru boleh sembahyang di padang. Kalau sengaja meninggalkan masjid terus ke padang, hukumnya makruh. Masalah itu dalam buku Tulab pun ada. Kerana kononnya nak mengikut sunnah Nabi, bersembahyang solat apa Aidil Fitri, Aidil Adha, sembahyang di padang. Masjid ada, besar masjid, muat je beribu orang, muat tak nak sembahyang masjid, makruh sembahyang masjid. Okey,
Kenapa pergi sembahyang di padang? Kalau masjid penuh baru boleh pergi padang. Itu mazhab kita Syafi'i, pendirian kita. Dan kembali kepada ibarah di dalam tahrir, apa tu, syarqawi ala tahrir tadi. Selain pada masjid tu, rumah lah. Lepas ada masjid, rumah-rumah. Di dayah-dayah, di apa rubat-rubat, di pondok-pondok, apa di dewan-dewan musalla. Kemudian di padang, kalau ada khutbah, kalau ada di situ ada jamaahnya, sekurang-kurang minimumnya 2 orang. Kalau dalam satu kitab tu disebut wa khataba nadban walau lisnaini. Khutbah itu hukumnya sunat, kena berkhutbah itu sunat walaupun untuk 2 orang jamaah saja, imam dan makmum. Seorang jadi makmum dengar, seorang jadi imam. Khatib lah ketika itu, dia pun berkhutbah lepas sembahyang hari raya. Hukumnya sunat. Jadi jangan diambil perhatian lah kepada video-video ataupun mana-mana pendapat-pendapat mengatakan tidak sunnah, tidak sunat dibacakan khutbah sembahyang solat Aidilfitri pada kita pada kali inilah. Kerana kita sembahyang di rumah masing-masing, bapak-bapak kena baca kena sembahyang kena jadi, bukan jadi imam tercabar habis semua kan. Ibu bapa, tok wan ke semua kena jadi imam, Pak Imam kena baca khutbah. Kata lebih perut. Yalah perkara sunat je, tidak wajib. Khutbah yalah. Dan khutbah hari raya tu tak serupa juga dengan khutbah Jumaatnya. Banyak kerengan antaranya boleh sembahyang sambil duduk, tak disyaratkan berdiri, kena khutbah sambil duduk boleh, minta larat. Dan ada berapa banyak kena, kalau sekiranya tak ada wuduk pun tak jadi masalah. Kalau sekiranya makmum itu semuanya perempuan, perempuan pun boleh baca khutbah macam bersyarah itu je lebih kurang. Okey, boleh buat, saya makan balik ustaz ya, insya-Allah. Ikmal Hilman. Jadi tu sebab stres sangatlah. Khutbah macam biasa, baca ceramah biasa sudah. Boleh je. Asalkan ada situ sikit rupa-rupa khutbah kan. Dengan alhamdulillahnya, dengan salawat, dengan baca Quran sikit dan doa, betul bercakap lah, apa nak cakap, nasihat. Abu Aiman Al-Banjari, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Adakah jika kita mimpi jumpa ulama-ulama mutabar itu sebagai pertanda baik kepada diri kita? Mudah-mudahan Abu Aiman, kerana ulama-ulama itu warasatul anbiya, tanda agama. Jadi syiar agama. Jadi mimpi ulama, mudah-mudahan agama kita kuat. Jangan faham lain, faham agamanya, iman agama, amal soleh insya-Allah. Okey. Rifdi ana fahamlah. Baik Ustaz, terima kasih sama. Muhammad Faiz Al-Hafiz. Masya-Allah. Ustaz, kalau musafir naik bas dalam keadaan PKP, boleh ke solat dalam bas? Sebab RNR semua tutup dan masjid pun tutup. Solatlah, solat pada mana boleh. Sembahyang hormat waktu kan. Lepas tu sampai tempat destinasi qada lah. Boleh ya Muhammad Faiz. Said Al-Zaidi Fuad. Assalamualaikum. Zaid Hakal. Assalamualaikum. Boleh Syekh cerita sedikit berkenaan Nabi Nur Muhammad? Adakah barakah nur tersebut hanya ada pada para habaib? Tidak, semua sekali. Boleh tengoklah, tengok dalam kitab Jawi pun ada. Nur Muhammad ni dia asal al-khalqul awwal, kejadian yang pertama, makhluk pertama. Makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Nur nabiyyika ya Jabir. Ialah nur Nabi engkau, hei Jabir. Hadis itu dipertikaikan, tapi banyak juga sokongan-sokongannya sehingga ulama-ulama, majoriti ulama, majoriti jumhur Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad percaya bahawa awal-awal kejadian makhluk yang pertama sekali ialah nur Nabi kita, dan punca daripada kejadian yang pertama macam benih lah kita kata, benih daripada benih yang satu tu Allah Ta'ala ciptakan semua makhluk-makhluk yang lain. Kita faham takat tu, jangan lebih-lebih lah. Jangan tafsir berlebih seperti orang hakikat marifat, seperti setengah orang Syiah dan sebagainya, itu jadi masalah lah.
Jadi asal akidah Nur Muhammad ni juga sebahagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Walaupun ada khilaf ni. Majoriti Ahlul Tafsir, Ahlul Hadis, sebahagian besar hadis, sebahagian fuqaha, ulama-ulama salihin, orang salih, para awliya. Walaupun ada yang ingkar, tu tak apalah. Khilaf. Boleh ya? Okey. Jadi kalau kita kata khusus faedah itu hanya kepada para habaib, jadi tidaklah juga. Memanglah keturunan itu kelebihan sayyid, sadah, para sadah ini tidak boleh dan tak mampu untuk kita ingkari, kerana itu adalah satu ketetapan agama sabit dengan hadis-hadis yang sahih dalam Sunan Sittah, kelebihan para sadah, keturunan itu lebih. Okey, tapi kelebihan di sudut barakah itu meratai. Barakah itu meratai. Barakah nur itu meratai. Boleh ya? Saya tak boleh sebut lebih-lebih, lagi ada pula nanti ada perkara-perkara sensitiviti yang tak boleh disentuh secara umum. Baik, Muhammad Nasir Damhuri, terima kasih banyak. Sama-sama tuan. InsyaAllah Ustaz, nanti baca khutbah di rumah ya Ustaz. Suruh sahabat-sahabat kita baca khutbah. Ada nasnya, ada banyak. Boleh tengok, boleh semak dalam saya sebut tadi dalam Syarqawi, Al-Tahrir kan. Itu kitab Syekhul Islam, dua-dua Syekhul Islam tu mantap, fatwa yang muktamad. Boleh juga semak mungkin dalam dalam kitab apa yang satu tu. Ada lagi banyak. Mungkin dalam Bushrul Karim pun ada. Dalam Bushrul Karim pun ada. Oh, kita kitab fiqh yang banyak-banyak ni mereka serupa macam Bushrul Karim lah. Mengatakan walaupun dua orang disunatkan berkhutbah, tapi tak disebut selain pada masjid. Jadi sebab saya kata tadi, dari segi sarihnya ada dalam Syarqawi Al-Tahrir. Yang itu. Yang kita kata lain tu biasanya disebut kata dua orang pun khutbah. Takkanlah semayang dua orang pergi. Kalau masjid tu maklumlah, takkanlah dua orang kena semayang di tempat-tempat ada syiar juga kot. Nak kena pergi Padang, nak pergi masjid juga semayang apa dua orang khutbah itu. Semayang pergi lah, maknanya umum, mana-mana tempat lah boleh semayang. Dan disunatkan juga khutbah, tak ada batal apanya. Baik, insyaAllah ya Ustaz. Muhammad Razali, ini Tuan Guru Maran. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam Tuan. Kalau anak tidak terpilih untuk solat Jumaat, adakah kena tunggu habis solat Jumaat di masjid baru boleh solat Jumaat? Boleh je Tuan. Ini Tuan Guru bertanya dengan Al-Fakir pula. Menurut pendapat Fakir, apa yang difaham boleh. Sebab atas dasar ada di situ uzurnya, ada keuzuran. Bila kata sabit keuzuran, nak sembahyang bila pun tak apalah. Supaya sesiapa saja yang uzur, yang ma'zur daripada hadir jamaah, maka bolehlah dia bersembahyang apabila masuk saja waktu zuhur. Masuk saja waktu zuhur, boleh dia sembahyang awal waktu. Yang tak boleh itu bagi orang-orang yang tidak ma'zur, mereka yang tidak diuzurkan. Orang Kedah kata balok liak, balok liat, pemalas semayang. Boleh pergi semayang, boleh pergi masjid, boleh semayang Jumaat, nak pergi boleh, tapi malas semayang. Orang macam itu tak boleh semayang zuhur, kita tak boleh. Dia kena semayang zuhur, qadha zuhur. Dia kena semayang zuhur tu bila selesai orang dah semayang Jumaat. Tahu itu Tuan Guru. Masya Allah, 157. Ini nombor pula ni ya. 157. 786. 786. Bismillah. 157 saya tak tahulah apa maksud. Salam Tuan Guru. Jangan nombor bersilat sudahlah kan. Waalaikumsalam 157. Baik Tuan satu. Macam mana kita nak semangat balik untuk mendapatkan manis keimanan dalam diri? Sekarang ni macam dah kurang beramal. Mohonlah kepada Allah dan bermujahadah. Jadi ada banyak isyarat-isyarat dalam hadis, ayat Quran
Maksudnya bila mana hasil faedah daripada bermujahadah melawan hawa nafsu, keinginan syahwat tu, usaha lawan dia. Kalau dia malas semayang, kita pujuk pelan-pelan suruh dia semayang. Lama-lama dia rajin lah. Kerana nafsu tu seperti kanak-kanak. Nafsu katifli. Dia kena pujuk, kena gosok. Begitu. Ada kadang-kadang kita kena tegas sikit. Dan insyaAllah hasilnya manis. Mula-mula pahit, manis. Di ujungnya manis. Dia berbeza di antara ibadat dengan maksiat. Maksiat ni seronok dia, syok, suka dia masa buat je. Selesai buat tu menyesal tak habis-habis lah sepanjang hayat. Macam orang bunuh orang kan. Masa berlawan tu sok menang, lepas tu menyesal. Macam orang buat maksiat begitu begini kan. Dahaga. Sebab hati dia tu memang telah digelapkan. Jadi keresahan itu berlaku. Pasti berlaku. Berbeza dengan ibadah. Ibadah ni dia menghasilkan cahaya. Mula-mula tu memang lapar. Tapi setelah selesai buat. Contohnya semayang tarawih kita tengok. Masa kita semayang tu Allah letihnya, mengantuknya Allah. Bila lah imam nak habis ya. 20 rakaat. Nanti 20. Kadang-kadang berasa je nak marah ke imam. Lambat sangat baca. Tapi bila dah selesai semayang, apa rasa? Lapar. Kelapangan berlaku. Itu pasti insyaAllah. Jadi berusaha lah kita. Pertama, kalau nak sangat manis secepat, melalui mujahadah. Itu cara yang sangat mujarab. Selain kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah Hilmi Ismail, cikgu apa khabar? Zain Haikal, jazakallah. Wa iyyakum. Terima kasih kembali Tuan Guru. Okey, Tuan Guru ni Muhammad Razali, Tuan Guru kita ya. Farizal Syafiq, kawan sahabat saya lama, Kedah ke? Tuan Farizal ya, Pondok Kampung Teluk ya. Fatih Al-Faizal. Assalamualaikum Tuan. Saya pandu Grab Food. Okey. Apa hukumnya sekiranya dapat customer dari non-Muslim 200 siang hari? Elakkanlah. Tapi kalau dia pas kita dapat pasti dia akan makan di waktu malam, tak apa. Ataupun barang-barang tu disimpan untuk simpanan dia, tak apa. Okey. Dia yang dalam kitab-kitab yang dia mengatakan walaupun atas dasar ma'unah ala al-ma'siyah, menolong kepada maksiat tu hukum maksiat, menolong kepada kedurhakaan tu maka derhaka. Jadi membantu orang yang tak puasa itu, bagi makan kepada mereka tu, kira share lah sekali. Kenapa? Derhaka juga lah. Jadi orang-orang kafir ni, non-Muslim, mereka tu derhaka. Walaupun mereka tak wajib puasa, tapi mereka dalam keadaan derhaka bila mereka tak puasa. Dituntut di akhirat. Dunia tak tuntut lah. Jadi kita kalau dapat pasti memang dia selepas dia beli barang makanan yang sudah sedia dimasak. Kalau barang mentah tak ada masalah Tuan Fatih. Tapi masalahnya kalau barang-barang tu barang yang telah disedia untuk dimakan. Okey, kalau kita tidak pasti dia nak makan bila, dia makan bila kan, mungkin ada wajah lah juga. Kita tak pasti. Kita jual je kat dia. Dia nak makan bila, pulang dia lah. So, kalau kita pasti memang dia makan, dia hari siang, ada share sikit lah. Wallahualam itu mungkin. Fatih Al-Faizal. Okey. Tuan apa ya? Ada 1-2 minit lagi. Sikit lagi perkara yang saya nak kongsikan. Sebentar kalau ada soalan-soalan yang lain. Okey. Okey. Ada satu perkara. Jadi kita nak raya tak lama dah ni. Biasanya kita akan melaungkan takbir raya kan. Takbir raya tu biasalah seperti mana yang kita tahu. Soalnya sekarang ada perkara masalah furuk di situ. Kenapa di kawasan kita ini, di alam Melayu kita ni,
kita takbir dia tak serupa macam orang Arab takbir. Yang maksud saya tak serupa ni, orang Arab takbir, mereka tu serentak. Imam dengan makmum tu serentak. Bacaan sama, ataupun ada lebih kurang beza-beza sikit lah. Ya, mungkin ada penambahan. Sebenarnya penambahan beza-beza sikit tu tak ada masalah. Semua maktub ada dalam kitab. Ada berlaku. Lebih-lebih yang saya ingatkan sementara ni kan, di celah-celah ni, kita biasanya tertinggal bersalawat selepas daripada takbir. Sepatutnya lepas daripada Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara. Hingga akhir tu kita sudahi dengan salawat. Apa barang salawat boleh. Kalau ini fatwa ni telah dimantapkan di dalam, kita tengok dalam Bughyatul Tatulab pun ada nukilan daripada Ain Shin, daripada Ali Shibran Belisi, dan daripada satu orang ulama lagi, dan banyak fuqaha kita Syafi'i kata begitu. Disunatkan diakhiri, disudahi dengan salawat setiap kali takbir Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sudahi. Tapi amalan tu kurang berlaku lah, setengah-setengah tempat buat. Kalau nak cari teks dia yang lebih cermat lagi, yang saya kata, yang saya kira lebih tersusun, boleh tengok di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nama kitab itu Tanwirul Qulub. Di situ ada salawat kan, dia salawat kepada Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi, kepada isteri-isteri Nabi, kepada zuriat Nabi, dan disalamkan kepada mereka. Itu salawat yang macam itu saya kira sangat-sangat cantik lah. Kalau dia baca di akhir setiap kali takbir hari raya. Masalah yang saya nak ulang tadi, kenapa beza? Kalau tempat-tempat yang di luar alam Nusantara kita, kalau kita pergi Singapura pun dah cukup kan. Singapura mereka tidak ada imam baca dulu, setengah masjid lah. Imam baca dulu, makmum ikut. Berulang-ulang tu sampai 3 kali jadi 6 kali kan. Kemudian dilanjut pula dengan melodi suara yang dengan rupa sedih dan sebagainya. Kalau di Singapura setengah masjid tak buat. Dia tiru macam di belah Hadramaut kan. Sekali serentak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua ramai-ramai baca. Tak ada kata imam dulu, kemudian baru makmum baca. Kenapa jadi begitu? Kalau begitu, pertamanya harus boleh buat begitu. Di mana sandaran? Yang selalu dia tanya, walaupun ada sikit pun tak apa. Saya kata ada, boleh semak dalam kitab Tuhfah. Dalam Tuhfah dia kata, kalau atas alasan ta'lim mengajar, hukumnya boleh. Boleh. Jadi kita kira alam Nusantara kita ni ta'lim lah. Walaupun dikekalkan amalan tu sampai bila-bila, tak apa. Niat asal dulu, mungkin ulama asal datang ke sini, ke Nusantara kita, mengajar. Dia baca dulu, kemudian makmum ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Betul baru pula ramai-ramai Allahu Akbar. Mengajar kan. Tapi dia sudah jadi adat, jadi berlanjutan amalan itu, jadi tidak boleh diingkari. Kalau kata ada sandarannya, sandaran di sana. InsyaAllah jadi tak boleh ingkar lah. Ada je tu setengah ustaz, tak bagi dia. Okey, tak bagi benda boleh buat, bagi ke mana? Rumah dah siap pergi komplain, nak sakit boleh lah. Okey, saya dah jawab tadi. Ada sikit Hazali. Masya-Allah. Rifai ustaz. Baik. Macam mana 157, macam mana wajahnya tu Tuan Guru? Maka bertanya dan cara-cara yang perlu saya buat. Nak mujahadah, pertama kena ada ilmu. Nak ada ilmu, kena ada guru. Kena cari guru lah. Lebih-lebih dalam bidang mujahadah ni, maksud mujahadah tu adalah mujahadatun nafsi, dan tujuan itu adalah ditumpukan untuk dalam arena ibadah. Ibadah, bukan meninggalkan ibadat, beribadah. Kena ada panduan.
Kena ada ilmu dan kena ada orang yang membimbingnya. Jadi 175, 786 cari yang tu dulu lah. Kerti orang yang pandai dalam bidang bermujahadah. InsyaAllah akan dibukakan. Kita doakan insyaAllah. Rifai Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tengah baca Fatihah dalam solat, tiba-tiba bersin, menguap. Nak sambung dari awal Fatihah atau awal ayat sahaja. Awal ayat je Ustaz. Kecuali kalau sekiranya ada dibacakan kan. Dibacakan tu dibaca kan. Ustaz boleh tengok, boleh semak dalam kitab yang pernah kita buat daurahkan dulu. Itu risalah tentang solat Jumaat, masalah imam dan makmum tu. Boleh dalam situ di sikit ada perbincangan. Nanti besok saya jawab balik Ustaz. Kalau kita panjang umur besok insya-Allah. Jawab balik insya-Allah. Panjang umur kita ya. Habis tidak pun mana hari raya insya-Allah kita akan adakan sisi live. Walaupun mungkin besok sibuk, mungkin kalau ada lapang kita live lagi lah. Kalau tak ada, insya-Allah malam Aidilfitri kita akan cuba live sikit walaupun setengah jam. Saya akan huraikan sikit berkenaan yang soalan Ustaz ni, Ustaz Rifai, mungkin perlu kepada pendetailan di situ. Tapi ringkasnya beginilah, kalau tidak ada baca apa-apa, mula pada awal. Dan insya-Allah kita akan detailkan sikit tu masalah tu ya. Halmi Ismail, insya-Allah. Assalamualaikum Cikgu Ustaz Halmi. Apa hukum Jumaat dan solat Jumaat? Saya mendengar khutbah dan solat di luar pagar masjid sebab tidak termasuk 12 orang yang dibenarkan masuk masjid. Pergi semayang juga lah. Terlalu rindu nak berjemaah, semayang juga di luar. Masya Allah, berkobar-kobar. Masya Allah, inilah tanda bukti iman, kerana hati telah bergantung, terpaut kepada masjid. Maka saksikan olehmu itu suatu orang pemuda yang beriman. Atau kama qol, makna hadis tu kan. Alhamdulillah. Dia pergi semayang tu di luar pagar masjid. Luar pagar masjid tu dengan tangga masjid tu, kalau melebihi 300 has tu tak sahlah semayang tu, batal, putus qudwah. Itu kena buat semakan 12 rukun qudwah. Rukun berjemaah semayang. Ada 12 perkara yang kena buat semakan. Perkara yang menyangkut di sini ialah berkenaan dengan ijtima' bimakanin wahidin. Al-ijtima' ataupun ijtima'uhuma, berhimpun keduanya, itu imam dan makmum tu mesti berijtima', bersatu di tempat yang satu. Kalau sekiranya jauh, situ disebab renggang kan. Kalau ada saf-saf, ini mana ada saf 12 orang ya. Dia ambil kira jarak tu jangan lebih daripada 300 hasta bermula daripada dinding masjid ataupun kalau ada veranda, ada balkoni lah masjid tu, daripada anak tangga masjid tu sampai ke pintu pagar. Kalau tidak sampai 300 hasta, sahlah, boleh. Dan kena pasti pula orang-orang yang kanan dan kiri sah yang di belakangnya di luar pagar itu, ada sebahagian daripada sah tu yang memang dia berdiri bertentang dengan pintu yang tembus. Kalau bertentang dengan pagar jerjak juga, itu tak jadi lah. Kerana dia ambil kira juga tu. Yang kata gupus kira-kira ada jalan, cara untuk sampai kepada imam. Kalau pada adat kebiasaan boleh pergi pada imam tu, boleh kalau berjalan perlahan ke, dengan menjaga tertib sampai. Ataupun kalau iktibar luar semayang, memang boleh pergi cara biasa, tak perlu banyak panggar, tak perlu. Tak boleh corner kiri, tak boleh corner kanan, bisa lurus. Tapi orang kiri, saf kanan tu tak apalah, dia bersetentangan dengan satu orang makmum yang berdiri, yang dia semayang betul-betul bertentangan dengan lapang. Maksudnya tidak ada penghalang lah. Kalau tak ada pagar langsung, tak apalah. Dan pasti tidak lebih daripada 300 hasta daripada saf
makmum yang di kawasan luar masjid ni dengan apa bahagian yang akhir bagi masjid, iaitu kalau kata tangga lah, pintu di tangga tu. Kalau dinding pintu di dinding, pintu di dinding lah, begitu ya. InsyaAllah boleh buat semakan situ. Fatih Al-Faizal, kesian kita tengok ya, orang kita ramai yang teringin sangat nak sembahyang Jumaat kan. Kita sama-sama berdoa, Allah Ta'ala angkat dengan mohon pada Allah hikmah dia tu, kebijaksanaan Allah Ta'ala terserah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan bencana alam ini, bukan sekadar di negara kita, seluruh, kerana dia berkait, semua berkait. Negara Islam khasnya di Turki kan, di Arab Saudi, kita nak pergi Mekah bayar. Kalau diangkatkan semua, diselesaikan atas bijaksana Allah Al-Hakim. InsyaAllah kita berdoa. InsyaAllah Faizal, Fatih Al-Faizal, terima kasih. Sama-sama kembali. Nur Aziah, Masya Allah. Ayub Tan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Masya Allah. Persediaan Taharut Aidilfitri, persediaan salat Aidilfitri di rumah penerangan yang jarang dihebalkan. Soalan yang agak panjang tuan guru. Pertama, waktunya paling awal dan akhir. Paling awal dia supaya semayang besok, semayang yang terbaiknya waktu duha. Tapi orang mazhab-mazhab yang lain tu dia awal lagi, dia lepas subuh dia semayang selalu. Tu bukan, saya kira itu bukan aliran Syafi'i kita. Syafi'i kita tu duha, awal waktu duha, jangan pertengahan, buat awal. Awal waktu duha tu pukul berapa? Okey, soalan yang kedua, boleh ke solat je tanpa khutbah? Khutbah tersunat. Kalau khutbah, saya nak cakap, bukannya mesti baca tegas macam yang dalam Jumaat tu, macam sembahyang Jumaat. Buat macam bersyarah nasihat, bapak nasihat anak, tok wan nasihat cucu cicit, mak menasihatkan anak-anak perempuan dia, macam itu je. Okey. Jadi yang pentingnya dalam khutbah tu, kalau nak dapat sunat, buatlah rukun-rukun dia tu, rukun khutbah yang sunat tu. ada alhamdulillah sekali pada cukup. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, baca wal asri. Betul, sudah cakap, pernah cakap nasihat beginilah, kita ni begini kan. Cakap. Betul, ujung-ujung tu sama-sama baca doa, bacalah doa. Susah. Tak ada susah bendanya. Tak semesti duduk atas kerusi, duduk bawah hamba sela, bolehnya. Okey, ini perkara sunat. Jadi ada juga perkara yang berbeza di antara khutbah Aidilfitri dengan khutbah Jumaat. Ada banyak juga perbezaan tu. Kalau kata boleh tak ada khutbah, boleh je. Tak ada khutbah, cakap biasa, tak nak nama khutbah, boleh nasihat biasa. Tazkirah ke? Tazkirah boleh? Boleh. Tapi tazkirah tu perkara lain dah. Baik buat niat atas nama khutbah. Yang tiga, masa khutbah duduk antara dua khutbah, adakah wajib hukumnya? Khutbah yang ni tak wajib. Itu dah kita fikah kita. Khutbah Aidilfitri tak wajib. Eloklah. Okey. Sunat jugalah tapi tak wajib lah. Tak serupa khutbah Jumaat. 4, masa khutbah wajib ke pegang tongkat? Khutbah Jumaat pun tak wajib pegang tongkat. Pegang tongkat atau pegang asalnya dia pegang sunnah Nabi-nya, kerana Nabi memegang birai mihrab, birai tempat khutbah tu. Ambil makna pada situ, dia kata tongkat ke, atau kayu ke, atau panah ke, atau lembing ke, atau pedang ke. Itu yang kita fikah kita begitu. Sunat lah. Tak wajib. Tak ada pegang sesuatu pun boleh je. Nak pegang tasbih boleh dah. Kan? Tapi eloklah kalau boleh, carilah tongkat mana lah. Rotan-rotan kat belakang ambil lah. Dah ada pegang rotan boleh. Yang kelima, boleh ke imam dan khatib seorang yang berlainan? Itu elok. Boleh lah ikut, tak apa. Orang lain imam, orang lain khatib boleh. Tapi terbaik siapa yang imam, dia lah khatib. Yang terbaik. Itu kalau ikut nas Syafi'i sendiri tu, siapa yang imam dia khatib, itu terbaik. Orang yang imam, orang tu lah khatib.
Kalau sembahyang Jumaat pula, orang yang khatib tu, dia pula lah yang naik imam. Jangan bagi orang lain. Itu terbaik. Itu nas Syafi'i fil Okey, tapi kalau tak begitu boleh, memang boleh, tak ada masalah. Boleh. Yang keenam, boleh ke guna teks sendiri dan tidak teks yang diwar-warkan. Ini bukan majlis rasmi di tempat-tempat awam, di rumah sendiri, nak teks sendiri. Boleh, eloknya ambil lah kalau tak tahu sangat. Banyak PDF yang diedarkan oleh Jabatan Mufti negeri-negeri. Ambil baca je, itu yang senang ya. Mana susah. Bila kita dah baca itu, dapat juga perkara-perkara sunat. Dan insyaAllah tak lari pada tajuk. Nak baca sendiri, tak ada siapa nak anggap salah. Tak repot pejabat agama tak kata apa. Senyap ya. Ini sembahyang hari raya rumah sendiri masa PKP ni kan. Apa cerita banyak. Syarah khutbah. Dia tak suka sembahyang lah. Tak suka khutbah sembahyang raya. Kalau dalam Jamal Fathul Wahab tu yang saya baca lah. Dia kata kalau sekiranya khatib tu berhadas pun tak apa. Kalau khatib tu berhadas pun tak apa lagi. Banyak perkara yang dilonggarkan. Tak duduk pun tak apa. Sampai masa berdiri tu kan. Tak ada. Itu kerana itu syarat-syarat itu diukurkan jadi hukumnya sunat saja. Okey, kalau orang nak bercara lah lebih-lebih tu, perbincangan yang lebih-lebih tu tak sesuai lah kita bincang untuk orang awam kan. Kerana menyangkut perkara-perkara khilaf yang terlalu furu' dalam bidang fiqh di antara Syafi'iyah ni. Okey, terima kasih kembali Ayub Tan ya, saudara Ayub. InsyaAllah. Betul, jangan tinggallah khutbah ya, saudara. Dan semua saudara-saudara semua, kalau rumah kita tak ada orang lelaki, saudara-saudari, walaupun saudari-saudari, rumah kita tak ada orang lelaki, perempuan je semuanya, daripada nenek sampai ke cucu, semua perempuan. Buat sembahyang juga, sembahyang hari raya, ikutlah cara sembahyang jemaah biasa. Lepas tu baca khutbah. Boleh perempuan baca khutbah? Boleh. Dalam masalah sembahyang raya ni, boleh. Boleh buat saya makan sana, dalam kitab fiqh kita ada. Yang nama-nama kitab yang saya sebut tadi. Kalau tengok Jamal Fathul Wahab, tu lagi kemah. Okey, Mia Zara, Masya Allah, cahaya keinsafan lagi, Tuan Cahaya. Assalamualaikum Syekh, bolehkah kita keluar dari uruf sedangkan uruf itu tidak bercanggah dengan syarak? Apa maksud Tuan ya? Bolehkah kita keluar dari uruf sedangkan uruf itu tidak bercanggah dengan syarak? Okey. Jika kita keluar dari uruf yang tidak bercanggah itu, adakah berdosa kerana menyalahi adat setempat? Menyalahi adat setempat. Menyalahi adat setempat, keluar pada uruf. Okey, uruf yang mana uruf tu tidak bercanggah dengan syarak. Betul? Jika kita keluar dari uruf yang tidak bercanggah dengan syarak itu, adakah berdosa kerana menyalahi adat setempat? Menyalahi adat setempat tak berdosa. Tak berdosa menyalahi adat setempat. Kecuali kalau ada adat itu memang ada adat pada pandangan syarak wajib pula, atau makruh pula, atau haram pula. Itu dia ambil timbang. Adat tu ditimbang dengan syarak. Adat bersendirikan syarak, tak gitu. Adat bersendirikan syarak. Itu sendirikan syarak itu. Jadi syarak tu di atas gok. Tak ada adat kalau tak pandangan syarak, tak ada adatnya. Jadi adat yang ada tu dia memang sesuai dengan syarak, dengan wajibnya, yang mana sunatnya, mana harusnya, gitu ya. Okey, cuma kalau nak bincang tentang uruf ni, ada setengah uruf tu bila mana dia sesuai dengan hukum yang wajib, maka perkara uruf tu juga dihukumkan wajib. Itu memang ada dalam perbincangan usul fiqh mazhab kita Syafi'i. Banyak fatwa-fatwa yang berdasarkan uruf. Jadi uruf tu, masalah uruf pula terbagi pula apa pula? Pada 3 uruf kan. Uruf lughawi sebagainya, masya-Allah. Jadi cahaya keinsafan, jawapan saya rasanya sudah memadai. Kalau nak mendalami, kita cari masalah lain kerana ada berkait dengan ilmu alat. 175 baik 756 786. Bismillah. Terima kasih tuanku, terima kasih. InsyaAllah 157. Masya-Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukurillah. Ahmad Fitri Ilyas minta izin bertanya. Ya, silakan Ahmad. Nak tanya bab zakat fitrah untuk di bawah, sama ada perlu dibayarkan atau tidak. Okey. Orang di bawah tu maksudnya yang di bawah seliaan atau di bawah nafkah kita lah. Kita sebagai penjaga. Pertama, bibi orang gaji di rumah. Yang kedua, mak mentua yang duduk sekali di rumah terima pencen bulan arwah suami. Pertama, bibi itu orang gaji. Orang gaji ini bukan tugas majikan untuk membayarkan zakat mereka itu. Kalau bibi nak bayar zakat, boleh wakilkan kepada majikan, pada tuan rumah lah, kepada majikan itu untuk tolong bayarkan. Tak apalah, bibi itu sendiri. Kalau bibi itu wajib membayar zakat fitrah kerana bibi ini bergaji. Sebenarnya gaji sampai 2,000 setengah pun ada juga. Jadi dia mampu, dia wajib bayar zakat fitrah. Okey, kalau dia sendiri bukan dia perempuan kan, dia nak bayar apa tak boleh nak cakap, wakilkan kepada tuan rumah. Boleh macam itu. Tuan rumah jangan bagi dengan bayarkan kepada bibi. Tapi kalau tuan rumah bermurah hati nak bayarkan untuk bibi, kena minta izin. Kena bagi, cakap kat bibi, saya nak tolong bayarkan. Jadi bibi kata saya bagi izin. Guna duit siapa? Tak pulang lah duit siapa pun. Okey, yang kedua, mak mentua yang duduk sekali di rumah. Mak mentua, ibu mentua maksudnya di sini menantu lah nak bayarkan. Ya. Untuk mak mentua dia, terima pencen. Mak mentua tu dia mampu, dia kaya, dia dah dapat duit pencen, mesti dia mampu. Maka mak mentua tu wajib membayar zakat fitrah sendiri dia. Kalau menantu nak bayarkan untuk mak mentua, kena minta izin mak mentua. Maksudnya dengan izin mak mentua tu bukan atas dasar nafkah, bukan. Kerana menantu tidak wajib, asas pada asas hukum tidak wajib, tidak ada nafkah wajib kepada ibu mentua. Tambah-tambah kalau sekiranya dia pun berkemampuan. Tapi nafkah sunat, menolong, bicara, budi bicara, baik budi, baik bahasa, tata krama sebagainya, itu memang disuruh. Tak minta tolong pun kita tolong, walaupun dia kaya kita tolong. Itu masalah lain. Tak apa. Tapi zakat ni dia mesti ada satu had yang jelas. Seseorang untuk hanya seseorang yang wajib atas dia membayar zakat kepada segala ahli tanggungan nafkah dia sahaja. Jadi kategori mereka yang duduk di bawah tanggungan nafkah yang wajib, itu kena perhatikanlah. Yang itu kena buat semakan di dalam kitab nikah pun ada, mungkin dalam bab warasah, bab pusaka pun ada situ. Okey. Ulai bab ulul albab. Assalamualaikum al-ustaz. Waalaikumsalam ulu. Apa khabar? Alhamdulillah ulul bab. Nak tanya, betulkah ada istilah tipu suami? Tipu suami pula. Tipu sunat. Yalah. Istilah tipu sunat ada. Ada di dalam kitab Hidayatus Salikin, ada disebut jenis-jenis tipu yang disunatkan. Kalau sekiranya tak tipu lah, jadi mudarat kepada orang-orang yang kita tak tipu tu. Apa nak cakap? Jadi mudarat. Mungkin dia dizalimkan. Kalau dizalimkan dan sebagainya, maka hukumnya sunat kita bertipu. Sunat pula. Dan harus. Begitu juga dalam masalah mengumpat dan sebagainya, kan di situ ada pengecualiannya. Boleh buat saya makan dalam Hidayatus Salikin. Melainkan ada cerita yang gharib, yang pelik lah. Itu berlaku di kalangan para awliya zaman dulu. Ada kisah pelik yang mana satu orang yang lari nak ditangkap oleh syurti, polis zaman dulu kan. Polis zaman dulu zalim. Zaman dulu ni, zaman raja-raja dulu. Dia kena kejar. Dia bukan ada buat jahat salah apa, tapi syurti tu cari. Polis tu cari dia. Polis raja zalim zaman dulu. Lepas tu masuk rumah Tok Wali ni.
Lepas tu kata dia minta cari tempat berlindung nak. Kalau tangkap ada syurti tu nasi nyaya. Maka si kawan ni, si wali ni pun bukakan pintu bilik dia, bukakan lemari dia, masuk suruh duduk dalam lemari. Bila datang syurti, polis datang cari, polis tu pun kena datang, wali kau nampak ada orang sekian. Memang wali ni masyhur, terkenal. Orang pun tahu kejujuran dia begitu begini, dia ni masya-Allah. Polis pun hormat dia lah. Lepas tu kata, memang dia datang sini, ada dalam bilik tu. Bila kau masuk, bila kau tu dalam lemari dia duduk dalam lemari tu. Polis ni pergi, perlu masuk pergi cari, tak jumpa. Tak ada. Balik. Atau tak ada kata tak ada. Tak ada lah. Tak tahulah. Tapi memang dia masuk sini, dia mana ada situ. Kau tak tahu. Polis pun balik gitu je dengan muka masam dia. Seperti tu. Lepas tu kau keluarlah kawan tu. Keluar kira macam nak marah je lah kat sahabat ni, oleh Allah ni. Kau boleh tunjuk ke polis tu? Kata dia, sahabat dia, kalau aku tidak jujur, kalau aku tak beritahu tadi, saya engkau akan dapat ditangkap. Polis tu akan cari engkau, nampak engkau. Tapi Allah Ta'ala dengan barakah kejujuran aku, Allah Ta'ala selamat engkau. Itu masalah lain tuan. Masalah boleh Allah. Okey Rifai. Ustaz, Masya Allah Ustaz. Banyak ilmu dapati dengan live, Masya Allah. Tabarakallah. Sama-sama Ustaz, doakan saya panjang umur, sihat tubuh badan, dapat kita bertemu lagi, sambung kelas kita setiap hari Sabtu, insya-Allah. InsyaAllah ada masa nanti nasihat kita jawab balik soalan Ustaz. Fitri Ilyas, insya-Allah jelas jawapan. Terima kasih tuan, sama-sama Tuan Ahmad. Ahli mesyuarat tingkap, masya-Allah ahli mesyuarat. Apa hukum anak yang mendesak ayahnya membayar duit ayah dia yang berhutang dengan dia? Ni dia dan dia akan dia ni. Apa hukum anak yang mendesak ayahnya membayar duit ayah dia? Hukumnya anak yang mendesak ayahnya membayar duit ayah dia yang berhutang. Membayar duit koma kot. Mendesak ayahnya untuk membayar duit, okey koma situ, yang mana ayah dia yang berhutang dengan dia dengan si anak. Okey, ayah tu ada berhutang dengan anak. Ya gitu ya. Saya kira begitulah maksudnya. Ahli mesyuarat tingkap, okey. Jadi mesyuarat pintu lah. Jadi ayah berhutang dengan si anak, kemudian anak mendesak. Boleh tidak boleh mendesak si ayah untuk bayar balik hutang. Mendesak dengan kasih sayang, tak apa, kasih sayang. Dengan manja-manja gitu, tak pelan-pelan kan. Tapi kalau mendesak dengan kekerasan sehingga berlaku situ perkara yang tidak diizinkan syarak, tak boleh. Itu bapa kita. Dan anak tidak berhak apa sesuatu buatan bapa. Kerana hakikatnya harta segala apa yang dimiliki anak tu milik bapa dia. Okey. Pada hakikatnya. Jadi tak baguslah. Okey. Saya rasa macam itu ya, kau dapat memadai. Cahaya keinsafan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya suami kongsi gaji dengan isteri. Tanya suami kongsi gaji dengan isteri dan buat belanja. Kalau bas zakat fitrah, boleh ke suami guna duit yang dicampur itu bayar zakat untuk isteri? Atau kena niat ambil duit kongsi itu, niat ambil duit kita? Suami kongsi gaji dengan isteri dan buat kerja. Maksudnya kerjasama situ kan. Sama-sama bekerja lah. Mungkin sama-sama lah projeknya. Niaga sekali ke apa. Kalau buat zakat fitrah, boleh ke suami guna duit yang telah dicampur itu bayar zakat untuk isteri? Jangan guna duit campur lah. Atau kalau nak ambil, boleh ambil bahagian. Nanti di hujung bulan kena buat kiraan semula lah. Tolaklah bahagian tu, bahagian suami yang telah diambil kan. Mungkin dia ambil RM100 daripada duit bercampur tu. Okey, di hujung bulan mungkin kiraan 2 bulan tu bahagian suami tu ditolaklah RM100. Kerana RM100 itu digunakan oleh suami untuk bayar zakat.
Boleh ya buat itu betul tak apa. Atau kena niat ambil duit kongsi itu, niat ambil duit niat ambil duit kita. Yalah. Betul tu. Ya, saya jawab tadi. Maksudnya bercampur gaji. Yalah tu. Boleh. Tapi nanti waktu pembahagian gaji dia akhir bulan atau satu tempoh yang tertentu tu, dia tolak. Bahagian yang diambil oleh suami mungkin 100, mungkin 200 yang akan digunakan oleh suami itu untuk membayar zakat fitrah ahli keluarga dia. Itu masuk isteri dia juga. Jadi kewajipan bayar zakat fitrah sendiri dia tu adalah atas suami. Boleh faham yang masuk situ? Boleh. Tapi kena tolak nanti, kena tolak. Jangan tak tolak. Jadi ambil tu untuk niat, tujuan untuk diambil bahagian. Tolakkan bahagian suami terus. Boleh. Okey, hal yang baru apa hukum pakai serban warna kehijauan? Warna hijau ni bagi laki-laki. Pakai serban warna apa pun tak apa. Hijau, putih, kuning, hitam. Yang melainkan kalau ada tohmah. Dia kata tohmah tu dituduh ada bermasalah. Kalau sekiranya seseorang itu memakai serban hijau, mungkin dituduh sebagai ahli bidah, mubtadi', masuk dalam kumpulan-kumpulan yang sesat. Maka ketika itu dihukumkan makruh memakai serban warna hijau. Saya rasa perbincangan pertuan ni ada dalam kitab Fatwa Al-Hadisiyah bagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin boleh buat semak di sana. Jadi pada asasnya warna apa pun boleh pakai. Boleh, tidak terhad. Melainkan kalau ada keadaan-keadaan semasa itu akan boleh berlaku silap faham kan. Mungkin satu masa tu satu grup tu daripada golongan ini macam Syiah kan. Syiah dia ada sebahagian daripada mereka tu pakai serban hitam. Tapi di tempat kita tak ada Syiah yang pakai serban itu, melainkan seorang dua tak ambil kira lah. Kalau kita pergi tempat dia pakai hitam, maka kita gelarkan kita sebagai ulama Syiah pula. Makruh. Tidak haram, makruh je. Boleh hal yang baru. Jadi masalah serban ni pada asasnya tak ada halangan pun. Setengah orang terlalu strict, dia kata tidak, ulama jangan pakai serban juga. Itu sudah lampau tu. Sudah jadi buat lebih. Tak boleh begitu. Boleh. Ikutlah. Tambah sekarang sudah jadi trend. Orang ramai pun sudah faham. Tak ada tohmah apa-apa. Tidak ada tohmah. Orang ini ulama, tak ulama. Ulama pun tak pakai serban. Ulama pun pakai bus jacket, pakai baju batik, bentelun. Kadang-kadang kopiah pun tak pakai. Dia ustaz. Macam mana nasib akhir zaman? Padahal yang selayaknya memakai serban dan jubah tu memang orang alim dan orang saleh. Orang alim, orang saleh, keturunan Nabi dan semua orang Islam yang jadi pengikut, pakailah pakaian begitu. Okey, boleh faham ya. Tapi dalam situasi keadaan-keadaan tertentu mungkin juga ada berlaku larangan lah. Mungkin. Kita kena semak juga. Jadi kalau satu orang ulama, satu orang ustaz, dia pun pakai kopiah hitam, pakai songkok. Pakai songkok tak ada masalah, pakailah. Tak masalah. Kita tak kritik orang pakai ustaz pakai songkok. Ustaz pakai songkok, pakailah. Tak ada masalah punya. Ini kita buat misalan, contoh je. Misal kan. Okay. Jadi dia pakai songkok. Kemudian dia mari timbul di hati dia pengang sangat dengan pak lebay yang pakai serban ni. Dia pun mulalah mengeluarkan fatwa kata itu masalah peribadi dia lah. Bukan hukum syarak. Dalam kitab-kitab tak ada kata gitu pun. Ada sebuah kitab Jawi kata dilarang anak-anak pasar memakai serban-serban ulama. Yang itu kalau sekali tohmah, orang-orang yang tidak berkelayakan nanti, dia tidak ada ilmunya, dia tidak ulama, dia tidak ilmunya, tak alim, tak pandai hukum hakam, kemudian dia pakai pakaian itu, pakaian tok qadi, pakaian mufti, nanti orang bertanya hukum pada dia, maka dia boleh bercakap ikut dan dia je. Jadi berlaku fitnah pada agama kerana itu saja. Bukan ain serban itu dilarang, kena beza tu. Bukan di zat serban, zat jubah tu yang dilarang. Itu satu sunnatul rasul. Dah panjang pula soalannya, tak apalah. Saya layan lah. Saya tak tahu ini ada tidak kuliah.
Nasuha Alia, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Guru? Sihat, alhamdulillah. Doakan saya. Soalan saya, apakah hukumnya bagi anak-anak kepada seorang ayah yang menangguh-nangguh untuk membayar fidyah? Fidyah ayahnya sekarang uzur dan tidak mampu berpuasa selama 10 tahun. Apa hukum anak-anak yang menangguh-nangguh tu? Jadi kalau sekiranya harta daripada bapa itu ada, mungkin duit simpanan dia ada, atau harta punya harta dia, bukan harta pusaka, dia hidup lagi, tak ada harta pusaka, harta dia betul lah. Kalau dia ada kebun getah, orang boleh menoreh hasil jualan kan. Semua tu ada untuk mendapatkan hasil duit belanja dia. Dia bergaji, dia jadi sakit je, duit gaji dia ada. Mungkin duit pencen dia dan sebagainya. Jadi sebenarnya wajib atas para anak-anak tu keluarkan bahagian fidyah puasa yang tertangguh itu.